Kalau tengok tu memang hantu betul dengan muka putih apa semua. Tapi bila kereta mendekati tempat tersebut. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan. Bagi yang pengikut baru untuk channel ini, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini dan nantikan video-video reaction, video-video seram, video konten misteri dan sebagainya pada masa akan datang. Okey, baik, tanpa melengahkan masa lagi, pada hari ini AJ sebenarnya nak buat satu video review berkaitan dengan satu macam video penampakan misteri lah di sebuah jalan, di mana ketika melalui jalan tersebut ada nampak seperti batu nisan yang sedang terpacak dekat tengah jalan. Jadi pemandu lori ni pun dia pergi melihat batu nisan tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama melihat video ini. Okey, 1, 2, 3. Baik. Okey. Kisah seram seorang abang pemandu lori. Okey, video ni AJ ambil daripada Puaku Studio. Kita tengok dulu sebab ni video pendek saja. Okey, dia punya introduction, admin Puaku Studio, so FJ credit dekat Puaku Studio punya video lah. Kisah seram seorang abang pemandu lori dan batu nisan. Ada tak yang pernah alami macam ini? Okey. Dalam video ini kelihatan seorang pemandu lori dikatakan telah melihat sesuatu objek yang berwarna putih di tengah jalan. Okey, kita tengok betul-betul. Ada satu penampakan misteri. Beliau turun untuk melihat kawasan di sekeliling dan objek tersebut. Okey, pemandu lori tu turun dan melihat objek tersebut lah. So kalau kat sini objek tersebut adalah batu nisan dan beliau mendapati objek tersebut adalah batu nisan. Okey, so kalau korang hadapi situasi macam ni, macam mana? Korang berani tak nak turun daripada kenderaan untuk tengok? Okey, pada mulanya beliau agak bingung macam mana objek seperti batu nisan ini boleh berada di tengah-tengah jalan. Okey, dia ambil batu nisan tu, dia pegang. Kalau dalam video ni berada tu seorang lah. Okey, namun beliau hanya ingin berfikir secara rasional, jadi beliau mengambil keputusan untuk meletakkan batu nisan tersebut di tanah perkuburan yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Jadi pemandu lori ni pun dia pergi ambil batu nisan tu. Kemudian dia pergi ke kawasan perkuburan. Dalam masa yang sama, beliau berusaha untuk mencari pemiliknya dan meletakkan batu nisan tersebut di tempat yang sepatutnya. Okey, dia jalan malam-malam di kawasan tanah perkuburan dan kalau tengok macam ni seorang lah. Namun pencarian tersebut tidak dapat menemui lokasi sebenar pemilik batu nisan tersebut. Jadi beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan saja batu nisan tersebut di bawah sebuah pokok bunga kemboja yang berada di tengah-tengah tanah perkuburan tersebut. Okey, baik. Kisah seram. Okey, lepas tu, namun kejadian itu tetap menjadi tanda tanya kepada pemandu tersebut sehingga ke hari ini, sama ada ianya perbuatan manusia ataupun makhluk halus. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha mengetahuinya. Okey, habis dah video ini, video pendek. Okey, baik, kita tengok dulu ruangan komen dekat ruangan komen yang ada dekat Puaku Studio ni. Kita tengok apa komen orang ramai dulu. Okey, sekejap dia scroll dulu. Okey, minta maaf cakap aku pernah, daripada Asmadi Halim Okey, minta maaf cakap aku pernah bawa lori 7 tahun melalui jalan lebih seram dari ini. Tak adanya driver nak berhenti kalau nampak benda ni. Lebih-lebih lencong ke tengah. Ni siap pula nak pergi hantar balik ke kubur. Hahaha, kelakar. Jadi mungkin make sense juga apa yang dia cakap ni, sebab dia kata kalau betul-betul orang pemandu lori ni tak berhentilah, dia akan jalan dan sebagainya lah. Okey, actually tak payah sibuk pergi tempat perkuburan tu, buat tak tahu sudah. Tengok boleh, percaya belum tentu lagi, drama je ni. Okey, berhati-hati, takut ada perompak. Kita berhenti, kita cari nahas. Better jalan terus kalau nampak macam tu. Tapi zaman sekarang orang lagi hantu daripada hantu. Hutang tak reti nak bayar, hantu betul. Okey, ada yang kata macam apa yang kita tengok ni, benda boleh bikin lah, ada modal lebih, boleh bikin filem hantu pula. Benda yang paling seram, member Kok Tang asal okey bla bla. Jadi kerja pula, siap berhenti tengok batu nisan, lepas pergi cari kubur letak balik. Lawak lah, dah tak ada kerja betul. Kalau ada batu nisan pun perlu ke berhenti turun. Logik lah sikit, bukannya kau nampak budak dan orang terbaring. Dan if batu nisan pun perlu kau cari kubur dan letak balik. So ramai yang komen dekat sini banyak kata benda ni adalah fake lah. Ini berdasarkan komen dia kata fake, wayang dan sebagainya lah.
Okay, dia kata buat-buat dan sebagainya. Sebab kalau kita, kalau reality in betul-betul memang ada yang tulis tadi pengalaman dia pemandu lori pun memang dia takkan berhenti lah sebab risau akan perompakan dan sebagainya. Okay, jadi habis dah dengan video ni. Okay, baik, sebenarnya video ini adalah video daripada Bro Fahad kot. Okay, Fahad je kita tengok Nissan. Okay, sebenarnya video ni diambil daripada satu YouTuber di YouTube ini. Okay, video ni diambil daripada satu YouTuber di YouTube iaitu Fahad MK Fearless Vlog. Okay, video ni panjang lah, berdurasi 19 minit 40 saat. Kemudian bila dia upload ni, orang ambil, orang editing dan sebagainya, upload dekat TikTok kan. FJ tunjuk video yang dia dipendekkan tu sebab FJ tak nak ambil video panjang ni lah, nak ulas. Okay, sebab video tu dah pendek kan, dah edit, jadi FJ ulas pada yang tu. Tetapi FJ dah tengok juga video yang panjang ni, iaitu 19 minit 40 saat daripada Fahad MK Fearless Vlog ni. Okay, dan FJ sini dah komen dekat ruangan bawah tu. Okay, kalau tengok daripada FJ punya komen tu dekat nombor 2 lah, Farhan Jamal, FJ cakap padu tuan, FJ hadir. Okay, dapat 35 like. Kemudian dibalas oleh tuan punya channel tersebut. Baik, terima kasih Farhan Jamal, semoga terus sentiasa sihat walafiat hendaknya. Okay, okay, kami tunggu cikgu buat perjalanan selam. Okay, kami tunggu FJ buat video react, boleh tak? Okay, sebenarnya FJ dah komen dan dah tengok dah video ni. Jadi adakah benar video ni adalah video yang dibuat-buat ataupun sebenarnya ianya adalah video yang real ke apa ke? So FJ cadangkan korang tengok terus kepada channel beliau iaitu Fahad MK ni. Dan okay, kita tengok Fahad MK ni. Dan apabila kita tengok kepada dia punya channel Fahad MK ni, okay, FJ kalau dapat konten ni, kita tahu sumber, FJ kebiasaannya akan tengok dululah dia punya siapa yang buat video tersebut. Kita tengok dulu dia punya cara-cara video dia upload dan sebagainya kan, supaya kita lebih faham akan situasi tersebut lah. Adakah dia seorang content creator ke apa kan. Jadi kalau tengok dekat sini, beliau ni Fahad MK ni, beliau ni kalau tak silap lah, kalau tengok daripada pekerjaan beliau adalah seorang pemandu lori, dan banyak juga konten-konten seram yang dia-upload lah. Cumanya konten-konten seram yang beliau upload dekat dalam YouTube beliau ini tidak mendapat view yang banyak macam orang lain lah. Tetapi ada juga view yang tinggi, ada 112,000 dan sebagainya. Tetapi bila FJ dah bilik-bilik akan dia punya YouTube ni kan, Bro Fahad ni, dia selalu pergi terjah ke tempat-tempat seram ni, kebiasaannya seorang diri lah. Okay, selalunya dia menaiki motosikal dan sebagainya. Kemudian ada juga dekat sini dia camping dekat kawasan rumah berhantu dan sebagainya. So ada dia buat yang viral, video viral adalah misteri hilangnya laluan lebuh raya utara selatan. Okay, yang itu viral lah, sampai 500,000 tontonan. Jadi kalau tengok dekat sini, memang beliau ni adalah seorang yang suka buat eksplorasi punya video. Jadi tak hairan lah kalau, dan video-video yang FJ tengok FJ teliti betul-betul lah, banyaknya video yang dia buat ni adalah video yang real. Okay, video yang real. Dia pergi ke tempat seram tu, ada yang tempat seorang diri, semuanya video real. So kalau dari sudut keberanian itu memang betul lah. Okay, keberanian itu memang FJ pasti beliau Bro Fahad ni dia adalah seorang lelaki yang sangat berani lah kalau dari sudut keberanian ni. Korang tengok video-video dia yang lain yang ada dekat dia punya laman YouTube. Okay, so dia seorang yang berani, suka pergi tempat-tempat yang rare, suka pergi tempat-tempat seram dan sebagainya. Ada juga pada waktu malam naik motosikal dan sebagainya. Jadi itulah realitinya kan. Kalau tengok orang komen dari sudut yang batu nisan tu, FJ pun berpandangan 50-50 juga. Sebab yelah, in reality kita kalau berlaku macam tu, memang FJ pun sendiri tak akan berhenti. Kalau nampak benda-benda pelik, tambah lagi kalau benda yang melibatkan struktur, okay? Macam batu lah. Sebab kalau kita langgar batu tu, memang kereta kita akan rosak dan sebagainya lah. Dan tak ada keperluan untuk turun, berhenti dan tengok. Itu realiti dia lah. Okay, itu realiti dia, SOP keselamatan. Sebab kebiasaannya kejadian-kejadian ni adalah kejadian-kejadian perompakan, memang modus operandi dia macam tu. Kalau korang tanya kat FJ apa yang paling FJ takutkan kalau buat jalan seram, jujur je cakap, FJ kalau ada hantu dan sebagainya, FJ tak apa-apa nak mungkin takut sangat. Tapi yang paling FJ takut ialah kalau kat jalan tersebut ada jenayah, ada perompak, ada pengendar dadah dan sebagainya. Yang itu FJ agak takut lah.
Dan ada beberapa jalan yang FJ lalu pada waktu tengah malam, sangat tengah malam hampir pukul 3 pagi. Memang jalan sunyi, jalan itu dikira jalan berhantu lah. Apa yang FJ dapati, ada juga kereta ronda polis yang sedang duduk di bawah pokok dalam keadaan tersorok, dia matikan semua dia punya lampu dan sebagainya. Jadi kawasan-kawasan seperti itu mungkin kawasan-kawasan hotspot kan. Jadi FJ pun itulah nak kata, kalau tanya antara hantu dengan penjenayah ni, FJ takut penjenayah lagi. Jadi kalau berhadapan dengan situasi-situasi macam ni, memang FJ tak akan berhenti lah. Berhenti tengok ke apa, berhenti pun tak, apatah lagi nak tengok-tengok kan, memang tak lah. Selalunya FJ akan teruskan saja perjalanan mengelak. Dan ikutkan pemandu-pemandu lori pun FJ rasa kebiasaannya macam tu lah, sebab mereka bawa barang dan sebagainya kan. Jadi SOP dia kalau nampak macam tu memang buat tak tahu lah. Dan FJ respect lah kepada semua pemandu-pemandu lori yang ada kat Malaysia. Kebiasaan jalan-jalan seram yang FJ lalui, kebiasaannya memang akan ada pemandu-pemandu lori lah. Antaranya yang contoh banyak lori, jalan Geri, walaupun jalan tu adalah jalan yang rare lah kan, tapi memang ada pemandu lori. Lepas tu kalau ada dulu kita orang naik tu FJ awal-awal dulu naik gunung, bukan gunung, Bukit Fraser, Bukit Fraser. Waktu nak naik tu ada satu lori daripada arah hadapan. So jalan dengan memang kecil, dan tapi memang dia pun tak tahu lori tu daripada mana lah kan. Memang rare adalah tengah malam. So lori ni memang FJ respect lah orang-orang yang bawa lori ni. Cumanya untuk kita nak bagi tahu bahawa video tersebut daripada Fahad MK ni adalah video tipu, itulah menjadi permasalahan kat sini. Sebab batu Nissan tu tak tahulah, sebab kalau ikutkan logiknya memang sukarlah batu pergi ke tanah perkuburan. Mungkin pada FJ boleh jadi betul juga, sebab kalau kita tengok pada video-video sebelum ni yang Bro Fahad buat kan daripada channel dia, memang dia seorang yang berani tidur di tempat sunyi yang sorang-sorang dan sebagainya. Dan cumanya dia punya YouTube ni dari sudut editing dia agak kurang sikit lah, dan orang pun tak berapa nak subscribe channel ni, mungkin baru tahu dan sebagainya. Jadi kalau nak cakap tak real pun ada logik dia juga, kalau nak kata real pun ada juga dia punya logik dia juga. Sebab kita tengok video-video daripada Bro Fahad ni memang antara video-video yang dahsyat jugalah, yang dahsyat juga kalau kita tengok. Jadi FJ ingat, kita janganlah terus berburuk sangka dan sebagainya. Lebih baik kita tengok dululah konten-konten yang beliau sajikan. So pengalaman FJ kalau nampak perkara-perkara macam ini, memang FJ takkan berhentilah untuk tengok dan sebagainya. Melainkan situasi tersebut, even kalau hantu sekalipun lah kan, even kalau hantu sekalipun nampak di tepi jalan ke, di tengah jalan ke, memang modus operandi FJ punya SOP, FJ tidak akan berhenti untuk melihat dan sebagainya. Cukup sekadar lalu melepasi jalan tersebut. Kalau tengok dulu FJ pernah update video tentang jalan Sungai Ular, di mana ada perompak yang sedang berhenti di tepi. Kalau tengok tu memang hantu betul dengan muka putih apa semua. Tapi apabila kereta mendekati tempat tersebut, dia keluarkan parang dan sebagainya kan. Yang itu sebenarnya yang kita takutkan. Kalau hantu betul, kebiasaannya sekadar hantu sajalah. Tetapi sepanjang perjalanan, kalau korang tanya kepada FJ adakah FJ pernah nampak dan sebagainya, jujur FJ cakapkan, FJ tidak pernah lagi melihat satu penampakan entiti yang real yang FJ claim bahawa itu adalah hantu. Walaupun korang tengok thumbnail FJ, yang FJ ambil thumbnail yang FJ bulatkan lah, FJ mention macam tu lah, itu semua adalah selepas daripada FJ buat video, yang rata-rata datang daripada komen-komen penonton channel ini lah, yang mana mereka kata nampak sesuatu dan sebagainya. So bila FJ cek balik, memang nampak benda ni seperti hantu. Lepas tu FJ pun ambil lah benda tu, buatkan thumbnail. Tetapi in realitinya, memang dari sudut mata pandang kami pada waktu malam tersebut kan, macam FJ pemandu kereta, yang mana FJ tengok sangat jelas pemandangan di hadapan mata FJ, jalan seram berbanding dah video yang korang tengok. Memang tidak ada satu pun penampakan yang FJ boleh claim bahawa itu adalah hantu dan sebagainya. FJ claim siap-siap. Cumanya adalah beberapa yang FJ pelik dan sebagainya, tambah macam kemunculan orang di jalan-jalan seram, motosikal dan sebagainya. Itu memang ada kepelikan kat situ. Tetapi apabila memikirkan realiti bahawa mungkin juga itu adalah manusia, so memang tak rasa nak pelik sangat lah. Itu saja. Kalau kata hantu macam susuk tubuh hantu, tak ada kepala ke apa ke, memang itu tidak ada lah. Tapi kalau kata ada tak jumpa motosikal ke, ada yang motosikal tu kita orang follow daripada belakang,
kan. Lepas tu dia entah kalau ikutkan kelajuan kereta FJ tu dengan motor yang satu biji di hadapan tu, apa yang FJ nampak? FJ nampak lampu belakang dia sajalah. Waktu ni jalan dekat UM Sintok kalau tak silap. So bila kita FJ agak laju lah juga, tak adalah slow sangat. So FJ ingat nanti okey aku akan dekat lah dengan motor ni, nanti aku akan potong dia dah. Tapi bila FJ bawa dalam beberapa minit, FJ ingat macam dia still berada berjauhan dengan AJ lah. So macam AJ tak dapat mendekati dia, end up lepas tu AJ pun tak tahu dia pergi mana. Sama ada boleh berkemungkinan dia belok ke arah hutan ke apa ke, tak tahulah kan. Sebab memang di hujung sempang pun AJ harap AJ akan dapat kejar dia lah, tapi tak dapat. Lepas tu dia hilang, dia tak ada lah. Sampai member waktu tu tanya mana motor tadi kan. Ada dalam video tu, ada video lama. Okay, so itulah kejadian-kejadian yang mungkin bagi AJ agak pelik, tetapi benda ni FJ anggap adalah still manusia lagi lah. Dari sudut logik akal, kita hanya masing-masing manusia lagi. So FJ ingat berkaitan dengan video ni itu saja. Kita jangan kata benda ni adalah palsu dan sebagainya. Pastikan kita tengok dulu keseluruhan video daripada Fahad MK ni, barulah kita ulas. So yang menjadi masalahnya kalau orang upload, edit dan sebagainya, itu yang menjadi masalah. Masalah dari sudut orang akan condemn, orang akan kritik dari sudut video pendek yang dia tengok. Tapi in reality video panjang ada diterangkan dalam video Fahad ni. Okay? Kalau korang ada kesempatan tengok video ni, dan kalau korang rasa minat dengan konten yang dibawa oleh Fahad ni, boleh subscribe. AJ rasa je subscribe tak silap. Okay, AJ subscribe sebab sebabnya AJ suka akan konten yang melibatkan jalan-jalan seram dan sebagainya. Kita nak tengok perbezaan pandangan. Kalau ada orang buat, memang AJ akan tengok lah. Okay, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe channel ni. Kalau ada cadangan yang ingin disampaikan, boleh komen di ruangan bawah. InsyaAllah FJ akan baca lah pada komen-komen yang awal. Kemudian kalau video seterusnya keluar, biasanya FJ akan kurang membaca komen-komen yang dah lepas. Jadi pastikan korang komen awal-awal supaya FJ dapat baca komen-komen tersebut sebelum keluarnya video pada masa akan datang. Jadi sekian itu saja untuk malam ini. Jangan lupa kita tunggu video reaction yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.